Hari ini saya nak share satu buku yang saya pernah baca, iaitu Psikologi Orang Berjaya daripada Puan Ainun Mohamad. Pernah tak ada orang datang kat kita dan bertanya, dapat nombor berapa dalam exam? Hari tu exam skor tak? Awak nombor lah je dalam exam. Kawan hang dapat A semua, hang dapat apa? Kalau dulu soalan macam ni memang selalulah saya dapat. Kena skor exam, kena kerja bagus-bagus baru dapat gaji yang besar. So ini adalah pengalaman saya sendiri. Memang saya rasa takut kalau tak skor dalam exam. Takut nanti apa orang kata. Lepas tu kalau tak dapat A dalam exam, mesti ada yang mempelekeh, cakap masa depan kita gelap kalau tak dapat A dalam exam. Seolah-olah kejayaan seseorang tu memang bergantung penuh pada result exam dekat sekolah. Tapi dalam buku ini, Puan Ainun memberikan saya suatu pemahaman yang agak berbeza. Beliau membetulkan kekeliruan pemahaman kita terhadap syarat untuk menjadi orang yang berjaya. Contoh-contoh yang diberikan dalam buku ini bukan untuk pelajar sekolah saja, tapi turut merangkumi mereka yang sudah bekerja, mereka yang memimpin suatu organisasi dan juga mereka yang sedang membangun kepasukan dalam bisnes. Dalam muka surat 30, dia bagi tahu ada dua jenis pelajar, iaitu pelajar convergent dan juga pelajar divergent. Convergent ni ialah student yang rajin pergi sekolah, kuat hafal buku teks, patuh pada arahan, tapi takut mencuba sendiri dan gemar menjawab soalan objektif yang menguji IQ. Berbeza dengan divergent yang rasa terkongkong dengan peraturan sekolah, tak menghafal, hanya faham konsep, gemar soalan terbuka dan memberi idea, malah suka mencabar idea. Menurut pengkaji bernama McKinnon, hampir tidak wujud perkaitan antara kejayaan dalam bidang akademik dengan kepandaian intelektual. Ada beberapa tokoh yang disebutkan dalam buku ini, antaranya ialah Albert Einstein yang dikatakan pelajar tercorok dekat sekolah. Dr. Robert Jarvik tidak dapat menyambung pengajian ke Amerika. Dekat Malaysia sendiri, Prof. Diraja Ungku Aziz, pelajar sederhana dekat sekolah. Tun Mahathir tidak terpilih untuk melanjut pelajaran ke luar negara. Anwar Ibrahim pun sama, tak dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ada satu lagi contoh, Ona Burger Ramli, juga sekadar lulusan SPM. Apabila membaca buku ini, kita mula faham bagaimana memahami konsep kejayaan mempengaruhi psikologi seorang ketua. Dikatakan contoh-contoh faktor-faktor dalaman sama ada pekerja itu pemalas, cuai, tidak mempunyai komitmen dalam kerja. Si ketua akan menganggap prestasi rendah pekerja itu berpunca daripada faktor dalaman. Tapi kalau difikirkan daripada faktor luaran, si ketua akan memperbaiki faktor-faktor luaran membolehkan pekerja meningkatkan prestasi. Ramai orang beranggapan perkara-perkara yang dilakukan dengan betul menghasilkan kejayaan, manakala kesilapan menghasilkan kegagalan. Yang menjadi masalah ialah kebanyakan perkara dalam kehidupan bukan seperti persaingan menang atau kalah. Lebih-lebih lagi kalau kita bercakap tentang hubungan sesama manusia dengan manusia. Dalam perkahwinan, persahabatan, keluarga dan seumpamanya memerlukan semangat kebersamaan. Untuk berjaya, kita tidak perlu mengalahkan orang lain. Sebaliknya, kita boleh berjaya sama-sama. Kesimpulannya, ukuran kejayaan tak boleh diukur dengan faktor luaran seperti kelayakan akademik, orang-orang kenamaan ataupun kekayaan semata-mata. Sebaliknya, kejayaan juga boleh diukur dengan faktor dalaman sendiri. Dalam Islam sendiri mengajarkan bahawa seseorang itu mencapai kejayaan dengan cara memberikan kerjasama kepada orang lain. Semoga video ini memberikan manfaat kepada anda yang menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.